Assalamualaikum dan welcome back to Faz Channel. So bersama aku lagi Faiz Zainal. Dekat tangan aku sekarang ni, aku ada peranti mid-range daripada Vivo yang terbaru, iaitu Vivo V19, dan aku ada peranti terbaru daripada Realme, iaitu Realme 6 Pro. Dalam video kali ini aku nak buat perbandingan antara Vivo V19 dan Realme 6 Pro, dan aku akan cuba padatkan perbandingan kali ini untuk korang memilih sama ada phone ni ataupun phone ni dengan harga yang lebih murah. Untuk Realme 6 Pro dengan harga RM1,400, manakala untuk Vivo V19 dengan harga RM1,700. So mana satu yang berbaloi dengan harga dan mana satu yang berbaloi untuk dia punya spesifikasi? Let's talk about it. Okay, first dari segi dia punya kualiti binaan, untuk Realme 6 Pro menggunakan panel kaca pada bahagian belakang, which is menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Of course lah, lebih tahan kan. And dia juga menggunakan frame jenis plastik. Manakala untuk Vivo V19 menggunakan panel jenis plastik pada bahagian belakang dan juga frame jenis plastik. So kat sini korang boleh nampak lah feel untuk Realme 6 Pro punya glass belakang lebih rasa macam premium sedikit lah berbanding dengan Vivo V19 yang hanya menggunakan plastik saja pada bahagian belakang ni. Dan of course untuk plastik akan senang calar sikit lah untuk kalau korang tak pakai casing, letak time magic apa semua. But untuk glass, dia punya feel and then fingerprint magnet pun susah sikit lah korang nak nampak untuk Realme 6 Pro kalau nak compare dengan Vivo V19 ni. Untuk feel pegang Vivo V19 dengan Realme 6 Pro, aku boleh katakan feel dia macam lebih kurang sikit. But untuk Vivo V19 ni macam agak pelik sedikit. Aku tak pasti kenapa Vivo letakkan macam ada shape, macam ada line dekat tengah-tengah antara apa ni bahagian tepi ni kan. So aku tak sure kenapa Vivo letak benda ni, sebab benda tu aku rasa macam nampak murah dekat mata aku. Dia punya feel untuk bahagian frame ni bukan macam matte, dan dia juga bukan macam jenis glossy. Dia macam tak tahu nak cakap macam mana. Dan aku tak berapa selesa sangat untuk nak pegang Vivo V19 sebab kalau pegang tepi ni rasa macam agak nipis sedikit lah, disebabkan oleh shape garisan yang diletakkan pada frame tepi ni. But untuk Realme 6 Pro dia memang very glossy untuk bahagian frame dia, dan memang sedap lah untuk nak pegang Realme 6 Pro ni. Dan ya, korang tak ada masalah sangat nak loose pada tangan ke apa semua, memang tak ada masalah langsung untuk Realme 6 Pro sebab feel dia memang sangat-sangat sedap. Ok, warna kedua-dua phone ni bagi aku personally memang sangat-sangat cantik lah untuk Realme 6 Pro ataupun untuk Vivo V19, which is korang akan dapat warna yang sangat-sangat premium untuk peranti mid-range macam ni. But something yang aku rasa aku nak kena mention juga, which is aku suka warna yang ada pada Realme 6 Pro sebab dia macam warna lebih kelakian lah bagi aku lah. Warna peti kan, dia macam ada bentuk peti kat bahagian belakang ni. Kalau korang gerak-gerakkan, bagi aku unik gila kan. Yes, untuk Realme 6 Pro ada warna yang agak unik dan macam dui tona warna kan kat Realme 6 Pro. But untuk Vivo V19 ni warna dia macam tak sesuai sangat dengan jiwa aku. So dia macam very keperempuanan sangat lah warna dia bagi aku lah. Baik untuk korang yang suka warna macam ni, tak ada masalah kot. So bagi aku lebih prefer untuk warna Realme 6 Pro sebenarnya, sebab warna dia lebih macam very kelakian kan. Itu pendapat aku sajalah. Manakala pada bahagian skrin hadapan menggunakan punch hole display pada bahagian kiri untuk Realme 6 Pro, manakala untuk Vivo V19 pada bahagian kanan. So kat sini aku nampak agak weird sedikit untuk Vivo V19 sebab dia punya dui punch hole display tu macam berkilat yang membuatkan mata aku agak annoying lah kalau aku nak buka ataupun nak tengok skrin dekat Vivo V19. Dia macam ada kilauan yang membuatkan korang akan terpandang dekat dui selfie kamera dia tu. So aku tak tahu the purpose of dia buat kilat macam ni untuk selfie kamera dia. But untuk Realme 6 Pro ni aku tak ada masalah lah untuk selfie kamera dia sebab dia tak ada kilat-kilat macam tu kan. Dan very nampak normal lah untuk selfie kamera Realme 6 Pro ni. Ok, pada bahagian skrin, untuk Realme 6 Pro hadir dengan skrin bersaiz 6.6 inci yang mempunyai kelebihan pada refresh rate sehingga 90Hz untuk phone mid-range macam ni dengan harga RM1,400. Dia juga ada ketahanan Corning Gorilla Glass 5 pada bahagian skrin hadapan, dan dia juga menggunakan skrin jenis LCD. Manakala untuk Vivo V19 hadir dengan skrin bersaiz 6.44 inci Super AMOLED yang hanya hadir dengan 60Hz saja. Untuk 1700 60Hz saja tapi skrin AMOLED. But untuk Realme 6 Pro dengan harga RM1,400 korang dapat 90Hz but just screen LCD sajalah. Kedua-dua juga hadir dengan resolution 1080p. So kedua-duanya macam ada kelebihan dia dan ada kekurangan dia jugalah. Untuk Vivo V19 ni kelebihan dia pada skrin Super AMOLED, dan of course lah warna dia akan nampak lebih cerah sedikit lah untuk macam cahaya bawah matahari ke ataupun korang nak tengok video apa semua. Warna dia macam lebih cantik sedikit lah berbanding dengan skrin Realme 6 Pro yang hanya menggunakan skrin LCD. But untuk Realme 6 Pro ni ada 90Hz dan juga ada ketahanan Corning Gorilla Glass 5, which is lebih tahan berbanding dengan skrin biasa. Dan of course lah untuk 90Hz Realme 6 Pro ni korang akan nampak pengalaman scrolling lebih smooth, ataupun nak main game apa semua still ada game yang support 90Hz. So korang boleh main dekat Realme 6 Pro ni lah. Itu pulang pada korang, sama ada korang nak pengalaman scrolling lebih pantas ke, nak tukar-tukar apps apa semua, ataupun korang nak skrin yang lebih baik lah in terms of warna dia.
But still untuk screen LCD pada Realme 6 Pro ni pun not bad jugalah, still cantik juga. Tapi kalau kita compare dua, of course lah yang Vivo V90 punya screen lagi okey sedikit berbanding Realme 6 Pro. Seterusnya untuk fingerprint scanner, Realme 6 Pro ni hadir dengan fingerprint pada bahagian power button. Manakala untuk Vivo V90 of course lah pada in-display fingerprint sebab dia menggunakan screen jenis Super AMOLED. Aku dah test dah kedua phone ni dan aku find out yang sama je kepantasan dia untuk nak unlock phone ni kan. But something aku perasan untuk Vivo V90 ni, kalau aku macam nak letak terus untuk nak unlock macam ni, sometimes tu macam dia lambat, but sometimes tu macam tak kena sangat untuk kat screen dia. So itu benda yang aku find out. So aku nak kena tekan power button dan aku nak kena tengok dekat dia punya screen baru aku letak jari di sini. So dia macam kurang efisien sedikit. Itu kadang-kadang sajalah. Tapi untuk Realme 6 Pro korang tak perlu nak tekan button ni untuk nak unlock. Korang just letak je jari korang kat sini dan dia akan unlock lah. So very simple lah untuk Realme 6 Pro yang aku rasa macam lebih efisien lah in terms of dia punya fingerprint unlock. Ok, seterusnya pada bahagian performance pula, untuk Realme 6 Pro hadir dengan Snapdragon 720G, manakala untuk Vivo V90 hadir dengan Snapdragon 712. Dua-dua phone juga hadir dengan 8GB RAM dengan 128GB SORAM jenis UFS 2.1. So dengan harga 1,700, korang akan dapat Snapdragon 712 untuk Vivo V90. Manakala untuk Realme 6 Pro dengan harga 1,400, korang akan dapat Snapdragon 720G. Bila aku dah test kedua-dua phone ni dekat Geekbench dan aku dapat yang result untuk Realme 6 Pro ni lebih better lah daripada Vivo V90. Dan kat situ kita nampak yang performance untuk Realme 6 Pro ni which is better lah kan daripada Vivo V90 ni. But untuk daily usage tu korang akan find out yang dia punya performance tu lebih kurang je sebenarnya. Nak buka apps ke, nak tukar-tukar apps ke, nak layan movie ke, nak tengok video semua, memang lebih kurang je dia punya pengalaman untuk performance. Kalau korang main game, kat situ lah korang akan nampak yang ada sedikit saja perubahan dia. Untuk Vivo V90 still ok juga. But kalau nak gaming yang lama sedikit tu macam kurang sikit je. Dia tidak terlalu teruk sangat. Kurang sedikit lah berbanding dengan Realme 6 Pro. Tapi so far untuk kedua-dua ni dia punya performance lebih kurang lah kalau korang nak gunakan pada daily usage. Ok, pada bahagian bateri, untuk Realme 6 Pro hadir dengan bateri sebesar 4300 mAh. Manakala untuk Vivo V90 hadir dengan bateri sebesar 4500 mAh. So kat sini korang nampak lah bateri kapasiti untuk Vivo V90 lebih besar berbanding dengan Realme 6 Pro. Surprisingly untuk Realme 6 Pro ni dengan dia punya 90Hz aku boleh dapat SOT sekitar 7 ke 8 jam. Dan kalau 60Hz of course lah lebih better kan. Dan untuk Vivo V90 even better daripada Realme 6 Pro punya SOT sebab bateri lebih besar kan dengan 60Hz saja 4500 mAh. Dan kelebihan kat situ aku nampak untuk Vivo V90 in terms of dia punya bateri. But still untuk Realme 6 Pro bateri dia pun dah cukup bagus juga untuk daily usage, even untuk penggunaan seharian lah. So korang jangan risau sangat untuk Realme 6 Pro sebab even dia punya 90Hz korang still boleh dapat untuk penggunaan harian yang agak baik untuk SOT dia. Kelebihan lagi untuk Vivo V90 ni, dia ada pengecasan pantas 33W, manakala untuk Realme 6 Pro 30W. So 3W sahaja berbeza dan aku rasa macam so kat sini korang boleh nampak lah yang bateri ataupun pengecasan ada point sikit dekat Vivo V90, but still untuk Realme 6 Pro ada juga point dia in terms of bateri dan pengecasan which is dari 30W untuk full mid range macam ni dengan harga 1,400 dan dia juga ada bateri sebesar 4300 mAh. Alright, yang terakhir pada bahagian kamera, dan aku pasti benda ni memang ramai gila nak tahu, Vivo V90 bagus ke Realme 6 Pro bagus. Kedua-dua phone ni ada quad kamera. Untuk Realme 6 Pro ada dengan 64MP kamera utama, 12MP kamera telefoto, 8MP kamera ultra wide dan 2MP kamera makro yang mampu merakam video 4K 30fps. Manakala untuk Vivo V90 hadir dengan 48MP kamera utama, 8MP kamera ultra wide, 2MP kamera makro dan 2MP depth sensor yang mampu merakam video 4K dan 30fps juga. Manakala untuk bahagian hadapan, kedua-dua phone ni juga ada dui punch hole display yang juga ada dui selfie kamera lah, of course kan. Untuk Realme 6 Pro hadir dengan 16MP kamera utama dengan 8MP kamera ultra wide yang mampu merakam video 1080p 30fps. Manakala untuk Vivo V90 dengan 32MP kamera utama dan 8MP kamera ultra wide yang juga mampu merakam video 1080p 30fps. Basically untuk Realme 6 Pro ni aku boleh cakap dia sebagai kamera mid range yang agak lengkap sebab dia ada kamera utama 60MP, dia ada kamera telefoto, dia ada kamera ultra wide dan dia juga ada kamera makro. So keempat-empat ni dia membuatkan dia adalah satu full mid range yang agak lengkap in terms of dia punya kamera utama. So that's why aku boleh puji lah. Okay, untuk kualiti gambar daripada kamera Realme 6 Pro ni aku boleh cakap dia punya kualiti sangat-sangat baik
dia punya sharpness, dia punya warna tu memang sangat-sangat cantik. Even kalau selfie pun korang tak nampak macam fake sangat, tak nampak muka tu terlalu cerah sangat apa semua. Video pun sangat-sangat cantik dan stable. In fact, dia ada Ultra Steady, dia juga ada Ultra Steady Max yang akan tukar kepada ultra wide punya video lah. Even selfie camera dia juga ada slow mo video, which is dia punya function lebih kurang macam slow flick ada pada iPhone. Kalau korang nak macam rakam momen-momen macam turun longsor ke apa semua kan, korang boleh rakam slow mo menggunakan Realme 6 Pro lah. So itu benda yang best lah untuk Realme 6 Pro. Untuk kamera utama Vivo V90 ni juga agak baik sebenarnya untuk outdoor ke indoor ke, even warna dia pun agak baik juga, but kita kata warna tu agak kurang sedikit, dan untuk sharpness tu pun macam agak kurang sedikit, lagi-lagi kalau selfie camera. And then punya colour tu akan lebih naik lah, which is akan membuatkan muka korang lebih nampak lagi gorgeous gila, walaupun aku ni jenis lelaki kan. Dan kelebihan yang aku nampak untuk Vivo V90, dia ada macam mood macam posture untuk macam ala-ala model lah, korang nak jadi model apa semua, so korang boleh gunakan fungsi yang ada pada Vivo V90 punya kamera. But untuk aku personally, aku tak pakai lah mode tu sebab aku jenis tak suka benda tu. Aku tahu kenapa dia orang letak benda ni. Aku rasa itu memang khas untuk perempuan sajalah. Okay, overall untuk kamera dan video memang aku boleh cakap yang Realme 6 Pro better dan Vivo V90 in terms of quality gambar, selfie, video, even dia ada Ultra Steady Max untuk ultra wide punya steady apa semua, dan dia ada slow fi apa semua. So that's why aku boleh cakap yang Realme 6 Pro punya kamera agak baik dengan harga 1400. Okey, persoalannya ataupun konklusinya, antara Realme 6 Pro ataupun Vivo V90, mana satu pilihan yang paling terbaik untuk korang semua? Alright, aku concludekan everything. Untuk Realme 6 Pro, korang akan dapat 90Hz walaupun screen LCD. Korang akan dapat fast charging 30W, which is sangat-sangat baik untuk full mid range. Korang akan dapat bateri sebesar 4300 mAh. Korang akan dapat ketahanan Corning Gorilla Glass 5 pada bahagian belakang, dan korang akan dapat feel bahagian kaca pada bahagian belakang ni. Dan korang akan dapat size screen yang lebih besar untuk Realme 6 Pro, dan korang juga akan dapat fungsi kamera yang sangat-sangat terbaik untuk full mid range bawah 1500 ni. So itu untuk Realme 6 Pro. Manakala untuk Vivo V90, korang akan dapat rekaan yang ala-ala macam keperempuanan sikit ni. Tak tahulah kalau warna lain macam kelakian sikit kan. Bagi aku macam agak keperempuanan sikit lah. Warna dia macam ada pink-pink, purple-purple sikit kan. And then dia punya kamera agak baik juga sebenarnya, but tidak terlalu baik macam Realme 6 Pro. And then dia menggunakan screen jenis Super AMOLED. And then dia ada in-display fingerprint, dan ada fast charging 33W dengan bateri sebesar 4500 mAh. Itu terpulang pada korang. Kalau korang lebih mementingkan pengalaman scrolling 90Hz, ataupun korang lebih mementingkan kamera ataupun sebagainya untuk feel pegang apa semua, maybe korang just go for Realme 6 Pro dengan harga yang murah 1400. Baik kalau korang yang mementingkan screen Super AMOLED ataupun lebih mementingkan selfie yang lebih cerah apa semua kan, ataupun in-display fingerprint apa semua, maybe korang just go for Vivo V90. Itu up to you guys. Korang boleh memilih apa yang korang rasa perlu ataupun bagus untuk korang semua. Jangan ikut orang. Korang just kena tanya diri korang sendiri, korang rasa korang lebih memerlukan apa. So kalau korang lebih memerlukan scrolling yang lebih pantas, smooth apa semua, yes, ni lebih baik. Even performance untuk Realme 6 Pro pun memang better sikit lah berbanding dengan Vivo V90. So itu terpulang pada korang. Aku just kongsikan pendapat aku mengenai kedua phone ni. Korang boleh pilih sendiri dan boleh nyatakan pendapat korang dekat bahagian komen. Follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dekat bawah ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Okay, fingerprint magnet dekat Vivo V90 memang obvious gila. Korang boleh nampak ni fingerprint magnet dia. Obvious gila. Nampak? Obvious babe. Nampak tu. Tapi untuk Realme 6 Pro tak nampak, sebab dia lebih nampak dia punya shape petir tu kan.